Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan tajuk kompetensi guru pendidikan abad ke-21. Senarai ahli Kumpulan 9 adalah Siti Nur Aisyah, ketua kumpulan kami, dan Ahmad Amir, Imran Khan, Nur Saleha, Kerry dan Nur Zilwatul Zaida. Kandungan pembentangan kami adalah pengenalan isu kompetensi guru pendidikan abad ke-21, cadangan mengatasi isu, mini kajian, perbincangan kajian, rumusan, dan rujukan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Imran Khan bin Pashanggul dengan nombor matriks P142062 akan membentangkan bahagian pengenalan mengenai kompetisi guru pendidikan abad ke-21. Seperti mana kita ketahui bahawa kompetisi guru dalam pendidikan abad ke-21 ini merupakan guru yang melaksanakan ilmu pengetahuan dalam kemahiran, pengajaran dan pembelajaran berdasarkan bahan dan tujuan pembelajaran. Pengajaran abad ke-21 ini merupakan langkah yang sesuai dengan keadaan masa sekarang dalam membentuk generasi berkemahiran dan cekap. Pencapaian ini diukur berdasarkan keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas. Pengajaran dan pembelajaran dianggap penting sebagai proses dalam melengkapkan keperluan murid yang berkebolehan. Dengan ini, pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kepada abad ke-21 mempunyai keberkesanan yang bergantung kepada persediaan kemahiran yang diperlukan oleh guru dalam membentuk satu kaedah pengajaran yang sesuai dengan sistem pendidikan negara. Ini juga menunjukkan bahawa persediaan merupakan satu perkara yang penting dalam menghadapi perubahan bagi menentukan satu kejayaan. Seterusnya, isu kompetensi pendidikan abad ke-21. Terdapat 3 isu yang akan dibentangkan. Dan salam sejahtera, saya Kerry Gorod yang bernomor matriks P140840. Isu 1. Guru menghadapi kekangan masa dalam PEK 21 disebabkan bebanan tugas yang perlu disiapkan pada masa ditetapkan. Dalam isu ini, kita boleh lihat masalah yang dihadapi dari segi masa penyediaan bahan pengajaran terhad. Guru memerlukan masa dalam menyediakan bahan pengajaran yang relevan dan berkualiti sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan pengajaran yang disampaikan dan pembelajaran adalah berkesan. Dan guru perlu merancang aktiviti menghasilkan bahan bercetak atau digital mengikut kreativiti selaras dengan pendidikan pada abad ini. Akan tetapi, tuntutan tugas lain akan menyebabkan penyediaan bahan mengajar menjadi ala kadar yang penting guru dapat menghabiskan silibus pelajaran. Perkara ini menyebabkan murid tidak dapat mencapai objektif subjek pelajaran sebenar yang sepatutnya disampaikan oleh guru. Pengajaran dan pembelajaran tidak dapat berlangsung dengan efektif sekiranya berlaku pertindihan tugas guru. Ini karena bebanan tugas yang banyak mengganggu sesi PDP di dalam bilik darjah. Seterusnya, tuntutan tugas lain ataupun guru memikul tugas yang banyak. Seperti tugasan perkeranian menyumbang kepada bebanan guru, yaitu tugas dari segi mengurus data murid, mengurus peperiksaan, dan mengendalikan aktiviti kurikulum pada sesi persekolahan dan pada hari cuti sekolah. Beban tugas guru yang banyak akan memberi kesan kepada guru dan kesan daripada tekanan kerja menjejaskan kualiti kerja guru. Kekangan masa yang dihadapi oleh guru akan menyebabkan pengajaran menjadi tidak efektif. Hal ini menyebabkan murid kehilangan fokus menghadapi kesukaran dalam memahami isi pelajaran yang diajar dan menjejaskan pencapaian akademik murid. Terdapat 2 kajian lepas yang diambil untuk menyokong ulasan-ulasan ini, yaitu menurut Anita dan Siti Nur, pertindihan akan dasar penjawatan tidak seimbang akan menyebabkan guru hilang motivasi untuk mengajar disebabkan bebanan yang tinggi. Dan juga menurut Suhaimi dan Muhammad Suhaimi, bebanan tugas yang banyak akan menyebabkan waktu pengurusan dan pelaksanaan yang agak terhad.
Saya Norzilatu Zaidah binti Abdul Basir, nombor matrik P143594. Isu seterusnya ialah kompetensi guru. Profesi perguruan adalah mencabar dan guru mesti menyesuaikan diri dengan media baharu dan perubahan dalam pendidikan untuk memenuhi keperluan murid-murid. Terdapat perdebatan tentang kualiti guru, maka mereka mesti mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi, terutamanya dalam mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi. Guru memerlukan kemahiran menyelesaikan masalah, menggunakan kemahiran ini untuk menghubungkan pengetahuan, kemahiran, sikap dan personaliti dalam pengajaran mereka. Selain itu, kepimpinan sekolah yang lemah memberikan kesan yang negatif terhadap motivasi guru untuk melaksanakan amalan PDP abad ke-21 dalam merealisasikan kecemerlangan pendidikan. Motivasi memainkan peran penting kepada guru, terutamanya dalam memastikan keberkesanan PDP. Motivasi adalah kunci dalam memastikan guru berdedikasi dan bersemangat tentang kerja mereka yang membawa kepada prestasi yang lebih baik. Seterusnya, perkembangan pendidikan abad ke-21 menuntut semua guru melaksanakan perubahan pendekatan pengajaran kepada pendekatan berpusatkan murid yang menekankan peranan murid itu sendiri sebagai protagonis dalam sesi PDP. Lebih banyak masa murid yang diberikan untuk meneroka dan menyelesaikan masalah pembelajaran, lebih berkembang kemahiran abad ke-21 mereka. Dan akhir sekali, guru perlu memahami perbezaan kemahiran berfikir setiap murid untuk melaksanakan pengajaran berkesan berasaskan kebat. Guru yang berkualiti adalah adil tetapi peka terhadap keperluan individu murid-murid. Dengan menitik beratkan minat, bakat, pengalaman, pengetahuan dan kemahiran setiap murid, guru dapat mengembangkan strategi yang sesuai untuk memenuhi keperluan mereka dalam pembelajaran kebat. Muhammad Faiz, Abdul Razak dan Muhammad Khalid ada menyatakan bahawa motivasi memainkan peranan penting bukan sahaja kepada murid tetapi juga kepada guru, terutamanya dalam memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan isu ketiga, iaitu perkembangan sistem pendigitalan teknologi pendidikan. Pada isu ini, kita ketahui bahawa sistem pembelajaran pada masa kini banyak dipengaruhi oleh pembelajaran dalam digital yang berunsurkan kepada transformasi pendidikan dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Antara isu pertama yang kita dapat lihat adalah kekurangan kemudahan akses internet. Terdapatnya pelbagai aplikasi digital yang digunakan melancarkan dalam proses pembelajaran. Namun begitu, masalah ini dalam capaian internet telah menjadi satu penghalang kepada terutamanya guru dan murid yang bersekolah di luar bandar. Masalah ini juga dapat menunjukkan bahawa kehidupan dialami oleh guru di kawasan pedalaman terpaksa membuat inisiatif lain seperti menghantar tugasan ke rumah murid kerana mempunyai kekurangan dalam mengakses internet. Yang kedua adalah guru memiliki kurang pengetahuan dalam pembelajaran digital. Hal ini terjadi disebabkan oleh guru yang memiliki kurang pengetahuan dalam perkembangan digital. Walaupun pelbagai alat teknologi digital yang dapat membantu dan memudahkan kerja guru, namun ada juga memberi alasan tidak mempunyai waktu mempelajari dan menerokai untuk menguasai kemahiran dalam menggunakan digital teknologi dalam pendidikan. Yang ketiga adalah berkenaan dengan isu kekurangan peranti elektronik. Sebagai contoh, dalam isu ini adalah murid perlu berkongsi dan menggunakan peranti elektronik semasa proses pembelajaran. Ini juga menunjukkan bahawa keadaan ini akan memberi kesan negatif seperti menyulitkan keadaan guru dan murid dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ini juga membuktikan bahawa kumpulan murid ini akan mudah terkesan dalam proses pembelajaran. Dengan ini, menurut Muhammad Nazrul pada tahun 2020, guru bukan sahaja memiliki ilmu pengetahuan berdasarkan akademik, malahan mereka perlu memiliki ilmu berkaitan dengan penggunaan teknologi bagi mempersiapkan diri dengan perkembangan dunia sekarang. Ini juga mengukuhkan bahawa guru seharusnya mengambil peluang dalam meningkatkan kemahiran mereka dalam menggunakan aplikasi digital agar dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan baik dan berkesan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Saya Nur Salihah binti Haris,
Nombor pelajar P1438868 seterusnya akan membentangkan cadangan mengatasi masalah kompetensi guru pendidikan abad ke-21. Terdapat 3 cadangan yang akan dibentangkan. Cadangan pertama ialah membuat perancangan masa dengan mengurus tugasan kerja dan kehidupan. Terdapat 4 isi utama, iaitu yang pertama ialah menyediakan dan membuat senarai kerja yang hendak dilakukan, iaitu bermula dari merancang dan menyusun bila untuk menyiapkan tugas sehingga tugas itu selesai dilakukan. Dan seterusnya, elakkan sebarang gangguan dan pembaziran masa. Sebagai contoh, gangguan yang berlaku ketika guru sedang mengajar seperti ketidakadaan capaian internet dan kekurangan kemudahan asas di sekolah. Hal ini akan menyebabkan pembaziran masa sekaligus akan memberi kesan kepada tugasan guru yang lain. Yang ketiga adalah beri perhatian kepada tugasan utama terlebih dahulu membanding memberi perhatian kepada tugasan yang lain seperti tugasan sampingan dan program-program sekolah yang lain agar dapat mengurus masa dengan lebih efektif. Dan yang terakhir ialah memanfaatkan masa dengan baik. Menurut Wan Ali Akbar, Khadijah dan Muhammad Isa 2020, memanfaatkan masa dengan baik seperti masa senggang di sekolah ataupun masa lapang dan juga memanfaatkan cuti sekolah dengan lebih baik. Salah satunya ialah dengan menghasilkan inovasi pengajaran dan bahan pengajaran yang kreatif dan menarik minat pelajar untuk belajar. Ini adalah salah satu cadangan untuk mengurus masa dan tugasan kerja sebagai guru. Dan menurut Nur Safwan dan Syazaitul 2020, dengan menyediakan dan membuat senarai kerja yang hendak dilakukan, iaitu bermula dari merancang dan menyusun bila untuk menyiapkan tugas sehingga tugas itu selesai dilakukan, adalah salah satu cadangan untuk membuat perancangan masa dengan lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Omar, nomor matriks P139380. Seterusnya, saya akan membentangkan cadangan yang kedua, iaitu guru perlu menguasai 4 kemahiran utama, iaitu kemahiran komunikasi, pemikiran kritis, kolaboratif, dan kreativiti. Yang pertama, kemahiran komunikasi. Kemahiran ini membolehkan guru berinteraksi dengan pelajar, ibu bapa, dan rakan sekerja secara efektif. Guru yang mahir dalam berkomunikasi dapat menyampaikan maklumat dengan jelas, memahami keperluan pelajar, dan membangunkan hubungan yang positif. Yang kedua, kemahiran pemikiran kritis. Guru yang mempunyai kemahiran pemikiran kritis dapat mengajar pelajar untuk berfikiran secara kritis, menilai maklumat, dan membuat keputusan yang berasaskan bukti. Guru dapat mengajar murid untuk menggunakan otak sepenuhnya melalui konflik-konflik yang boleh dijangka dalam aktiviti. Guru membantu pelajar untuk mencorakkan dan mentajamkan pemikiran pelajar berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Yang ketiga, kemahiran kolaboratif. Guru dapat bekerjasama dengan rakan sekerja, ibu bapa, dan pelajar untuk mencapai matlamat pembelajaran. Dalam konteks kemahiran berfikir alas tinggi, kerjasama membolehkan pelajar untuk berkolaborasi dalam mencipta solusi inovatif dan komprehensif yang mencerminkan pemahaman yang mendalam dan pemikiran yang ke arah yang lebih berprinsip. Yang keempat, kemahiran kreativiti. Guru yang kreatif dapat mencipta pengalaman pembelajaran yang menarik dan relevan. Mereka dapat menggabungkan elemen kreatif dalam pembelajaran seperti menggunakan teknologi, aktiviti memainkan peranan, dan projek-projek yang kreatif. Guru dapat mengajar pelajar untuk berfikir dengan cara yang unik dan mencuba pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan Ismail et al. 2020, kemahiran komunikasi yang berkesan adalah penting bagi seseorang guru untuk berjaya menyampaikan maklumat di dalam kelas. Manakala komunikasi adalah penting untuk pelajar kerana ia membantu untuk mereka mencerna pengetahuan yang mereka pelajari di dalam kelas. Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar seperti mengambil tanggungjawab untuk kerja kumpulan, mengambil bahagian secara aktif dan saksama, menerima idea dan perspektif orang lain, dan memupuk hubungan yang menyenangkan di kalangan rakan sebaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Nama saya Ahmad Amir bin Ahmad Rusdi, nama metrik P141475. Okay, hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan cadangan pelaksanaan kursus dan latihan. Kalau kita tengok dekat sini ada 4. Yang pertamanya adalah guru perlu mempunyai kemahiran dalam menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Mengikut perkembangan masa, contohnya, guru haruslah mahir dalam menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang betul semasa menjalankan PDP di dalam kelas. Pembelajaran ini tentu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan mesra pelajar. Kita tengok pula yang kedua, guru melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan dalam melaksanakan segala tugas. Contohnya, guru sebagai perancang pelaksanaan PDPC secara sistematik. Penyediaan rancangan pelajaran harian iaitu RPH yang mengandungi objektif yang telah diukur dan aktiviti yang sesuai. Kita tengok pula yang ketiga, bersedia menghadapi transformasi pendidikan digital seperti guru perlu sentiasa belajar dan mahir dalam sistem pengurusan pembelajaran. Contohnya di Malaysia ini ramai pelajar dan guru menggunakan Google Classroom ataupun Google Meet untuk merupakan platform yang digunakan oleh guru dan murid sebagai pusat untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Kita tengok yang terakhir, yang keempat, guru perlu menyediakan bahan bantu mengajar iaitu BBM yang sesuai mengikut tahap keperluan pelajar seperti bahan bantu mengajar bukan elektronik, ada 2 ataupun banyak lagi, buku teks ataupun gambar, dan contoh yang kedua adalah bahan bantu mengajar elektronik. Saya bagi contoh ni ada 2, projektor dan komputer. Salah satu kebaikan BBM ataupun bahan bantu mengajar ini dapat memberikan kefahaman kepada pelajar, mencetuskan minat pelajar. Jadi sampai di sini sahaja perbentangan daripada saya dan akan disambungkan oleh sahabat saya. Seterusnya, saya akan membentangkan mini kajian, tujuan kajian, metode kajian, dan dapatan kajian. Mini kajian. Kajian ini dilaksanakan untuk mengetahui isu kompetensi guru pendidikan abad ke-21 yang perlu dititik berat dan diambil tahu, iaitu isu di mana guru menghadapi kekangan masa dalam PAK 21 oleh bebanan tugas yang perlu disiapkan pada masa yang telah ditetapkan. Isu kompetensi guru dalam penerapan kemahiran berfikiran alas tinggi dan isu perkembangan sistem pendigitalan teknologi. Tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan data maklum balas daripada guru-guru sekolah menengah dan sekolah rendah negeri Sabah berkaitan kompetensi guru pendidikan abad ke-21. Metode kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan melakukan soal selidik melalui Google Form. Bilangan responden yang terlibat dalam kajian ini seramai 40 orang. Bilangan soalan yang terdapat dalam Google Form soal selidik sebanyak 31 soalan. Sasaran target bagi kajian ini ialah guru sekolah rendah dan sekolah menengah negeri Sabah. Seterusnya, dapatan kajian. Berdasarkan jadual demografi responden, seramai 17 orang guru lelaki dan 23 orang guru perempuan yang terlibat dalam kajian ini. Majoriti guru berkaum Bumiputera Sabah seramai 24 orang dan selebihnya daripada kaum Melayu, Cina, India dan Bumiputera Sarawak. Majoriti guru yang terlibat ialah berumur 35 tahun hingga 49 tahun seramai 23 orang dan selebihnya berumur 24 tahun hingga 34 tahun dan 50 tahun ke atas. Majoriti guru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai pengalaman mengajar selama 7 tahun ke atas seramai 28 orang dan selebihnya berpengalaman 7 tahun ke bawah. Berdasarkan jadual bebanan kerja E1, E2, E3, E4, E5, E8 dan E9 menunjukkan peratusan tertinggi pada skala setuju, manakala E7 dan E8 menunjukkan peratusan tertinggi pada skala sangat setuju. Kesimpulannya, semua responden bersetuju pada kenyataan tersebut. Seterusnya, berdasarkan jadual kompetensi guru, bagi soalan B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 dan B9 menunjukkan peratusan tertinggi pada tahap skala setuju, manakala B10, B11, B12 menunjukkan peratusan tinggi pada skala sangat setuju. Kesimpulannya, semua responden bersetuju pada kenyataan yang diberikan. Dapatan kajian yang terakhir berdasarkan jadual Sistem Pendigitalan Teknologi Pendidikan.
Bagi soalan C2, C3, C4, C5 dan C10 menunjukkan peratusan tertinggi pada tahap skala setuju. Manakala C1, C6, C7, C8 dan 9 menunjukkan peratusan tertinggi pada skala sangat setuju. Kesimpulannya, semua responden bersetuju pada kenyataan yang diberikan. Terdapat 3 isu kompetensi guru pendidikan abad ke-21 dalam perbincangan kajian seperti bebanan kerja, kompetensi guru dan sistem pendigitalan teknologi pendidikan. Pertama sekali iaitu bebanan kerja. Dapatan kajian menyatakan guru menghadapi kekangan masa dalam PAK 21 disebabkan oleh bebanan tugas yang perlu disiapkan pada masa yang telah ditetapkan. Hasil kajian ini sejajar dengan kajian yang dilakukan oleh Nur Safwan dan Syazaitul Azrin untuk melihat hubungan antara pengurusan masa dengan bebanan kerja. Dapatan boleh juga menunjukkan pengurusan masa berkait rapat dengan tekanan kerja guru. Dalam kajian ini juga menyatakan guru perlu mengembangkan strategi pengurusan masa yang lebih efektif dan menyeluruh untuk mencapai matlamat organisasi. Mereka sering berdepan dengan masalah kekurangan masa untuk menyelesaikan tugasan. Ini akan menambahkan lagi tekanan dan bebanan mereka. Oleh itu, guru harus mengatur masa dengan lebih baik agar dapat menyelesaikan tugasan dengan sempurna dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Pengurusan masa yang baik juga membolehkan guru menyelesaikan tugas dengan lebih efisien untuk mencapai pengajaran yang lebih berkualiti. Dapatan kajian juga menyatakan pengurusan masa yang cekap dan baik dapat memupuk sifat menepati masa dan hasil kerja yang bagus di mana pengajaran dan pembelajaran memenuhi keperluan, matlamat dan objektif pembelajaran. Pengurusan masa yang cekap dapat meningkatkan pembelajaran murid-murid. Guru perlu merancang pengajaran dengan teliti untuk memastikan topik penting disampaikan secara terperinci dan teratur. Ini dapat membantu guru menyiapkan sukatan kurikulum pada masa yang telah ditetapkan dan memupuk sifat menepati masa serta memberi impak positif kepada pembelajaran murid-murid. Seterusnya, saya akan sambung dengan perbincangan kajian iaitu kompetensi guru. Okey, kalau kita tengok yang pertama, guru perlu mempunyai motivasi untuk menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat dalam pengajaran. Motivasi yang seharusnya dikuasai oleh guru dalam PAK 21 adalah seperti pemikiran kritis, pemikiran kreatif, kemahiran komunikasi dan kolaboratif. Dalam melaksanakan kebat, guru-guru seharusnya mempunyai kesediaan dan menguasai kemahiran abad ke-21 yang meliputi pembelajaran dan kemahiran inovasi, kemahiran maklumat, media dan teknologi, kemahiran hidup dan kerjaya yang terdapat dalam kurikulum standard. Kita tengok pula yang kedua, guru bersedia mengubah pendekatan pengajaran untuk menerapkan elemen kebat di dalam pengajaran guru di dalam bilik darjah. Kebat mempunyai aras intelektual yang tinggi. Oleh itu, pelaksanaan kebat di sekolah harus diberi penekanan untuk memantapkan PAK 21 di mana ianya untuk mencapai hasrat KPM, melahirkan masyarakat berfikiran di luar kotak dan berilmu. Hal ini dapat melahirkan murid-murid yang seimbang, berdaya tahan, bersemangat ingin tahu, berprinsip dan berkomunikasi dengan berkesan. Kita tengok pula yang ketiga, bersedia menghadapi transformasi pendidikan digital seperti guru perlu sentiasa belajar dan mahir dalam sistem pengurusan pembelajaran. Contohnya di Malaysia ini ramai pelajar dan guru menggunakan Google Classroom ataupun Google Meet untuk merupakan platform yang digunakan oleh guru dan murid sebagai pusat untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Kita tengok yang terakhir, yang keempat, guru perlu menyediakan bahan bantu mengajar itu BBM yang sesuai mengikut tahap keperluan pelajar seperti bahan bantu mengajar bukan elektronik, ada 2 ataupun banyak lagi, buku teks ataupun gambar, dan contoh yang kedua adalah bahan bantu mengajar elektronik. Saya bagi contoh ni ada 2, projektor dan komputer. Salah satu kebaikan BBM ataupun bahan bantu mengajar ini dapat memberikan kefahaman kepada pelajar, mencetuskan minat pelajar. Jadi sampai di sini sahaja perbantangan daripada saya dan akan disambungkan oleh sahabat saya. Seterusnya, untuk perbincangan kajian untuk sistem pendigitalan teknologi pendidikan, dapatan kajian menyatakan rata-rata guru berpendapat bahawa
Penguasaan teknologi adalah sangat penting, iaitu dengan melaksanakan kursus dan latihan. Hal ini kerana hasil daripada kegiatan serta latihan dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan, wawasan serta keterampilan guru itu sendiri tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, dapatan kajian juga menyatakan bahawa guru berpendapat penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualiti pembelajaran. Hal ini kerana penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan hasil pembelajaran pelajar dengan lebih ketara, terutamanya dalam membangunkan kemahiran kognitif dan pemikiran kritis. Bukan itu sahaja, teknologi juga dapat membantu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pembelajaran di bilik darjah. Akhir sekali, hasil dapatan kajian juga menyatakan bahawa guru berpendapat sistem pendigitalan teknologi pendidikan dapat mewujudkan kumpulan pelajar yang kreatif, inovatif dan juga cekap. Barisan murid yang cekap, kreatif dan inovatif ini lahir dan terbentuk hasil daripada cara dan teknik pengajaran guru itu sendiri di dalam proses PDP di dalam bilik darjah. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Secara keseluruhannya, ratusan guru yang bersetuju mengenai isu-isu yang telah dinyatakan dalam kajian ini, yaitu cabaran dan isu yang dihadapi oleh guru dalam pendidikan abad ke-21 berada pada tahap yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa guru-guru terkesan dengan bebanan tugasan tambahan sehingga guru-guru terpaksa berhadapan dengan masalah kekangan masa dan juga perkembangan teknologi yang mewajibkan guru untuk menggunakan bahan pengajaran digital. Dapat disimpulkan bahwa dalam memastikan kompetensi pendidikan abad ke-21, kualiti pengajaran penting untuk dititik beratkan. Pihak pentadbir sekolah perlu peka dengan masalah-masalah seperti ini dan perlu mengambil inisiatif dalam mengurangkan tugasan yang tidak berkaitan dengan tugasan hakiki guru. Ini merupakan senarai rujukan yang kami gunakan. Itu sahaja dari kumpulan kami.